Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam segmen Hijrah Kekayaan, yang mana insya-Allah hari ini saya akan kongsikan tajuk krisis versus peluang. Krisis versus peluang. Dan hari ini kita berada dalam keadaan krisis, tapi keadaan krisis ini akan wujud peluang. Tuan-tuan, sebab itu kita lihat sebenarnya dalam keadaan krisis wujudnya jutawan-jutawan baru yang bijak mengambil peluang. Tapi sebelum kita nak cerita tentang bagaimana peluang yang ada sepanjang tempoh kita berada dalam krisis ini, apa kata kita belajar dari inspirasi Nabawi bahawasanya dalam setiap risiko, krisis maupun apa jua keadaan, pasti akan wujud peluang. Kaedah fiqh menyebutkan al-ghurmu bil-ghunmi, kerugian risiko berkadar langsung dengan keuntungan. Al-kharaj bi-al-daman, keuntungan hendaklah setimpal dengan liability. Ini adalah konsep yang hebat dalam Islam apabila bercakap soal krisis dengan peluang. Risiko adalah sesuatu yang tidak akan terpisah dari kehidupan. Namun dalam masa yang sama, peluang yang wujud juga perlu diimbangkan dengan keadaan yang ada. Dan kita kena ambil pengajaran, tuan-tuan, dari kisah pembukaan kota Mekah. Risiko yang dihadapi oleh kebencian orang Islam kepada kafir Quraisy. Pertumpahan darah dan kesilapan strategi yang diatur. Namun, peluang dibuka ketika Nabi SAW menunggu tentera Islam bergabung, beri jaminan keselamatan dan bertindak untuk tidak menumpahkan darah, dan akhirnya kemenangan dimiliki oleh umat Islam. Ini yang perlu kita belajar, tuan-tuan. Menunjukkan bahawa dan kisah Nabawi pun telah menunjukkan bahawa orang Islam berjaya apabila berada dalam keadaan satu yang tidak diinginkan. Kerana dengan izin Allah SWT. Tapi usaha dan strategi perlu dibuat. Kan kita tidak boleh sesekali untuk menyerah kepada nasib. Apakah tindakan yang boleh kita lakukan? Dan seperti biasa saya huraikan penggunaan kuadran yang kita telah kongsikan sebelum ini untuk kita hayati pula bagaimana sebagai seorang yang bekerja sepenuh masa, yang mungkin berminat untuk berniaga secara kecilan, atau kepada mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan ingin memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Kerana hari ini, tuan-tuan, ada banyak ruang dan peluang yang boleh kita ambil. Kerana sekali lagi saya kongsikan, kita di era 2020. Kita di era digitalisasi, yang mana hari ini banyak peluang dan ruang yang boleh kita terlibat tanpa perlu kita berniaga secara fizikal. Sebab itu banyak peluang yang ada, tuan-tuan. Sebab itu ayo kita kembali semula kepada kuadran yang saya kongsikan sebelum ini semula. Tapi hari ini kita nak memberi penekanan kepada S, self-employed. Bermaksud kita ingin bermula berniaga secara kecil-kecilan. Dan bila bersebut tentang berniaga secara kecil-kecilan, tuan-tuan, adakah bermaksud kita perlu membuka kedai? Adakah ia bermaksud kita perlu membeli barang sebelum kita membuat jualan? Ini yang saya nak kongsikan. Kerana dalam era digital hari ini sebenarnya banyak peluang dan ruang yang ada. Yang mana kita hanya di rumah sahaja, kita mampu menjana pendapatan. Sebagai contoh, kalau hari ini kita lihat, kita tidak perlukan barang untuk kita jual. Iaitu maksudnya, kita tak perlu mengeluarkan barang kita sendiri untuk kita buat jualan. Tapi kita boleh mendapatkan perkhidmatan atau mendapatkan produk-produk yang memang banyak dalam pasaran, dan kita jadi agent. Kita jadi affiliate. Kita jadi dropshipper. Ada banyak peluang dan ruang yang boleh kita terlibat. Dan ini sebenarnya salah satu sumber pendapatan yang boleh kita perolehi. Dan apatah lagi hari ini kalau kita lihat, ramai yang work from home, ramai yang stay at home. Dan kalau kita lihat, segelintir ataupun sektor-sektor yang terlibat dengan dunia perniagaan digital memberi pulangan yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita lihat bagaimana Alibaba sepanjang tempoh bulan November sahaja membuat jualan puluhan bilion US dollar hanya menyediakan perkhidmatan atas talian, yang mana jualannya satu jumlah yang sangat besar, bukan jumlah yang kecil, puluhan bilion US dollar
bersamaan dengan hampir trilion ringgit Malaysia. Ataupun, ya, kalau kita cerita bilion, kita kali dengan 4, berapa jumlah itu? Mungkin ratusan bilion US ringgit Malaysia, satu jumlah yang besar. Jadi menunjukkan bahawa ketika berlakunya kegawatan, ketika berlakunya krisis, kita perlu mencari jalan dan melihat bahawa krisis itu akan wujud peluang. Kita jangan lihat krisis sebagai satu masalah. Kerana rata-rata di kalangan kita akan melihat krisis adalah masalah. Krisis adalah masalah. Sedangkan sekiranya kita melihat krisis adalah satu peluang yang besar yang boleh kita rebut, kenapa tidak kita melihat dan merebut peluang yang ada? Dan banyak peluang dan ruang yang ada. Dan kita lihat hari ini dalam keadaan pandemik yang berlaku hari ini, salah satu sektor yang tidak terjejas, alhamdulillah, ia terjejas di awal permulaan pandemik pada bulan 2 dan 3, iaitu keadaan pasaran saham yang kita lihat pada bulan 2 dan 3 yang lalu mengalami kejatuhan yang besar. Tetapi dengan kefahaman, dengan kecelikan keuangan yang ada di kalangan rakyat Malaysia, kita dapat saksikan pasaran saham melonjak naik dari bulan Mac yang lalu sehingga hari ini dan memberi pulangan yang lumayan kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia perniagaan pelaburan saham. Kenapa saya katakan pelaburan saham ni perniagaan? Kerana kita juga boleh memiliki pegangan dalam syarikat-syarikat yang tersenarai. Kerana apa? Kalau orang kata saham ni sama tak macam berniaga? Ya. Cuma keunikan pasaran saham, kita juga boleh duduk di rumah. Kita hanya memerlukan laptop, kita hanya memerlukan smartphone untuk kita mulakan urus niaga pelaburan kita. Dengan kata lain, apabila kita tahu ketika berlakunya krisis dan kita tahu dan ada ilmu pengetahuan tentang pengurusan keuangan dan pelaburan, saya percaya kita mampu untuk meraih pulangan yang baik, menjana pendapatan untuk melalui saat getir hari ini. Dan bukan itu saja, kita juga dapat lihat sektor-sektor yang mungkin terjejas teruk hari ini sebagai contoh, sektor pelancongan hari ini terjejas sangat teruk. Apakah mereka hanya perlu berhenti di situ? Sebenarnya mereka perlu mencari jalan. Mereka perlu kreatif untuk mencari ruang peluang yang baru. Kerana ekonomi berubah, keadaan semasa berubah. Jadi jangan sampai kita diubah, tetapi kita yang harus berubah. InsyaAllah kita jumpa lagi